Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nurhayati. Saya Awangku Ilyas Arif bin Awang Talib, bernomor metrik PC22110318. Hari ini saya ingin membentangkan portfolio teknologi seramik saya. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Nurhayati yang tanpa jemu menghulurkan tunjuk ajar yang amat berharga dalam mendalami ilmu pembuatan seramik. Bimbingan beliau bukan sekadar membuka mata saya kepada dunia seni seramik, tetapi telah mencetuskan pemahaman yang mendalam tentang keindahan dan kepakaran di sebalik setiap inci karya seramik. Dengan keikhlasan dan kepakaran yang dimilikinya, Dr. Nurhayati telah memberi saya peluang untuk menggali rahsia dan keunikan dalam seni seramik yang amat kaya di Malaysia. Tanpa bantuan beliau, saya tidak mungkin dapat menyelami kehalusan seni ini seperti mana yang saya lakukan. Saya sebagai murid amat berterima kasih atas ilmu yang dikongsi dan berharap dapat bekerja sama kembali di hari yang akan datang. Seterusnya, ini adalah saya punya mood board. Untuk slide seterusnya adalah tentang leather hard. Proses leather hard ini ada 6, iaitu pertama pencampuran tanah liat, kedua pembentukan, ketiga pengeringan awal, keempat tahap leather hard, dan kelima pengeringan penuh, dan akhir sekali pembakaran. Seterusnya adalah underglaze dan glaze. Underglaze adalah teknik dalam pembuatan seramik yang melibatkan penggunaan pewarna atau pigmen yang diaplikasikan pada permukaan tanah liat sebelum proses pembakaran dan pelapisan glaze. Teknik ini membolehkan pengrajin atau pembuat atau pengkarya untuk mencipta corak dan warna yang berbeza pada seramik mereka, dan ia sering digunakan untuk menghasilkan hasil karya yang lebih halus dan terperinci. Untuk pembentangan seterusnya, ini adalah tentang seramik mocha, iaitu tentang hasil kajian saya lah. Bukan hasil kajian saya, maafkan saya doktor. Ini adalah hasil mocha saya. Sebenarnya hasil mocha saya ada 3, tapi satu dia telah pergi dan saya tidak tahu ke mana. Tetapi ketika ada penilaian itu, saya ternampak saya punya mocha dibentangkan oleh orang lain. Untuk mocha yang pertama saya namakan ialah Silk Seaweed. Mocha ini terinspirasi daripada bentuk rumpai laut di Pulau Silk yang berdekatan dengan daerah Pitas. Saya telah menghasilkan reka bentuk seramik ini menggunakan teknik mocha. Dengan inspirasi rumpai laut, corak berombak dan organik dihasilkan untuk menyerupai pergerakan tumbuh laut. Slip cair disapukan pada tanah liat lembap sebelum larutan mocha diteteskan untuk menghasilkan kesan penyebaran yang unik. Untuk silk coral, iaitu yang kedua yang di sebelah kanan ini, yang di hadapan. Mocha ini pun terinspirasi daripada Pulau Silk, iaitu tentang bentuk karang di dalam, ataupun terumbu karang. Saya telah menghasilkan reka bentuk seramik ini menggunakan teknik mocha dengan inspirasi terumbu karang, di mana corak bercabang dihasilkan menggunakan larutan oksida. Warna coklat dan oranye menggambarkan kepelbagaian warna terumbu karang, dan selepas pembakaran, seramik dilapisi glasir lut sinar untuk menyinari ataupun menyerlahkan corak.
Pembentangan yang seterusnya ialah tentang seramik saya. Yang ini saya namakan adalah Chancellery Building. Dan inilah saya punya pilihan untuk seramik. Okey, untuk seramik Chancellery ini terinspirasi daripada Chancellery Building UMS, iaitu kami panggil adalah Menara Berkembar UMS. Ia saya terinspirasi dari Chancellery Building UMS yang berbentuk belanga. Yang berbentuk belanga ni doktor boleh lihat di permukaan yang timbul di atas UMS itu. Sebenarnya ianya bentuk belanga, tapi saya kasih dia inovatif dan saya ubah sedikit untuk masukkan ada Chancellery Building di sana. Saya gabungkan juga dengan bambu dan corak murut, berlatar belakangkan awan kerana menara itu kelihatan tinggi dan menarik. Tambahan garisan pada karya ini adalah untuk mencipta suasana yang tidak bosan. Gabungan idea ini adalah untuk mencipta sebuah bentuk atau desain yang baharu dan menarik. Okey, seterusnya adalah Galeri Azman Hashim, saya panggil. Galeri Azman Hashim ini dia terletak di UMS. Saya terinspirasi dari Gah lah, dari Gah UMS. Dan bentuk seramik ini sebenarnya saya buat bentuk buyung. Saya ikut bentuk, saya ambil inspirasi buyung. Saya gabungkan dengan Gah dan saya gabungkan dengan bunga Rafflesia di dalam dan saya gabungkan dengan corak bajau sama. Okey. Seramik ini berlatarkan warna biru untuk mewujudkan suasana tenang. Iaitu wujud pada corak di bahagian kanan, iaitu di atas, di kanan Rafflesia. Ada lukisan Gah di sana berwarna pink dan di bahagian kiri terdapat bentuk yang bulat menunjukkan itu adalah Gah. Kerana bentuk Gah itu adalah bulat secara dasarnya. Tambahan garisan pada karya ini adalah terhasil daripada reka bentuk Gah. Sebenarnya bentuk-bentuk kalau yang saya kaji dari atas, apabila kita lihat Gah ni dia ada bulat gitu, terus ada bulat gitu kecil. So garisan tu saya ikut garisan. So garisan itu terhasil daripada bentuk Gah, itulah reka bentuk Gah. Okey, untuk ini adalah yang terakhir saya punya hasil. Saya panggil Menara Jam. Kenapa Menara Jam? Sebab sebenarnya seramik ini saya terinspirasi daripada Menara Jam UMS dan saya ubah suai menjadi bentuk botol. Kerana apabila saya lihat Menara Jam itu, saya tiba-tiba terbayang, oh, boleh gabungkan dengan botol ni. Jadi di sanalah saya terinspirasi. Ada bentuk seramik botol yang diubah suai dan ditambah Menara Jam UMS dan periuk kerah dan corak dusun lutut. Okay. Latar belakang karya ini lebih kepada tumbuhan hijau untuk menyelesaikan dengan subjek matter saya, iaitu periuk kerah ataupun flora lah. Gabungan keempat-empat elemen ini dihasilkan untuk mencipta sebuah desain yang baharu dan menarik. Maafkan saya. Okey, ini adalah cabaran dan penyelesaian selama saya menghasilkan seramik ini.
Cabaran yang saya alami adalah kekurangan sumber tenaga mahir dalam seni tembikar tradisional. Cabaran ni saya katakan dan saya kemukakan kerana kami hanya diajar dengan satu doktor, dan Doktor Nurhayati banyak bantu kami. Bukan saya bilang tidak banyak bantu, tapi jikalau ada lebih banyak tenaga mahir, maka mungkin pengetahuan kami lebih mendalam tentang seni seramik. Itu adalah maksud saya. Kesukaran yang kedua adalah kesukaran mendapatkan tanda liat berkualiti tinggi. Dan yang ketiga ialah persaingan dengan produk tembikar komersial yang lebih murah. Dan penyelesaian untuk semua ini adalah menjalankan latihan bengkel untuk melatih generasi baru dalam seni tembikar atau seramik, meningkatkan kajian tentang bahan alternatif bagi menggantikan tanah liat tradisional. Ketiga adalah menggunakan strategi pemasaran digital untuk memperkenalkan tembikar ataupun seramik bermotifkan budaya Sabah ke peringkat antarabangsa. Okey, untuk penutup, saya ingin berpantun. Bergaya penuh dengan gimik, hati-hati jangan terkelik. Reka bentuk seramik unik menjadi karya yang estetika dan klasik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.